Mesyuarat ketiga penggal kedua persidangan Dewan Rakyat bermula hari ini. Antara tumpuannya, ekonomi madani berbeza dengan dasar wawasan kemakmuran bersama 2030. Langsung ke Parlimen bersama Syamimi Saripan. Mimi. Terima kasih Faiz Syahira. Bukan sekadar bertunjangkan kemampanan ekonomi dan pembangunan fizikal, ekonomi madani turut merangkumi nilai manusiawi yang memenuhi pelbagai tuntutan keadilan. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berbeza pula dengan dasar wawasan kemakmuran bersama 2023 yang diperkenal sebelum ini tidak menekankan soal tata kelola dan permasalahan semasa negara. Ekonomi madani mengambil kira situasi semasa negara yang tidak boleh dipadankan dengan kerangka barat. Walaupun kita mengambil kira beberapa pandangan pakar-pakar internasional termasuk Bank Dunia, jangan hanya menciplak dan kemudian menjadikan ini sebagai agenda negara seperti mana yang berlaku dalam wawasan kemakmuran bersama yang juga dipakai oleh kerajaan yang berhormat dulu. Itulah sebabnya mengapa kita buat anjakan. Anjakan ini saya katakan kena berteraskan nilai. Dalam wawasan kemakmuran bersama tidak ditekankan soal nilai. Tidak ditekan kuat tentang tata kelola. Tidak ditekan kuat tentang permasalahan tempatan, umpamanya apa yang berlaku di Malaysia. Kerana itu hanya kerangka universal, global. Ada baiknya tetapi kelemahannya kerana tidak memberikan penekanan tentang permasalahan semasa. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Larut Datuk Seri Hamzah Zaiduddin berhubung perbezaan antara dasar ekonomi madani dengan wawasan kemakmuran bersama 2023. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, ekonomi madani merupakan kerangka dasar lebih jelas yang menjadi panduan kepada sektor kerajaan dan swasta. Pelaksanaan juga diperencikan menerusi dasar lain seperti kajian separuh penggal RMK 12, Pelan Peralihan Tenaga Negara dan Pelan Induk Perindustrian Baharu. Baik, sebanyak 5,873 tapak 5G telah siap dibangunkan setakat bulan lepas. Dengan perkhidmatan itu sudah mencapai 70.2% liputan di kawasan berpenduduk. Manakala bagi jumlah langganan perkhidmatan 5G pula, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata sebanyak 2.4 juta direkodkan. Sehingga 30 September 2023, sebanyak 5,873 tapak 5G telah siap dibangunkan, di mana perkhidmatan 5G kini telah mencapai 70.2% liputan di kawasan berpenduduk setakat setakat 30 hari bulan September. Bagi jumlah langganan perkhidmatan 5G pula, sebanyak 2.49 juta langganan telah direkodkan bersamaan dengan 7.4% kadar penembusan adoption rate. Sehingga kini, 6 syarikat pemberi perkhidmatan mudah alih telah menawarkan plan komersial 5G iaitu Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, Telekom Malaysia, YTL Communications dan Udu. Beliau menjawab soalan Titi Wangsa, Datuk Seri Johari Abdul Ghani berhubung status pembangunan rangkaian 5G dan jumlah langganannya. Pelaksanaan rangkaian 5G ketika ini giat dijalankan Digital Nasional Berhad dengan sasaran untuk menyiapkan 7,509 tapak 5G di seluruh negara meliputi 80% liputan di kawasan berpenduduk. Ini pula berhubung penipuan dalam talian. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sentiasa bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi memupuk kesedaran terhadap risiko dan modus operandinya. Ini termasuk menjalankan advokasi kepada pengguna menerusi pelbagai platform seperti portal sebenarnya.my, klik dengan bijak media sosial serta siaran TV dan radio. Penglibatan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia merangkumi bantuan teknikal, berhubung siasatan, pembekalan maklumat, analisis forensik digital serta pelaksanaan tindakan sekatan berdasarkan permohonan daripada pihak berkuasa untuk menangani kes-kes penipuan dalam talian.
Beliau menjawab soalan seputih Teddy Sakop berhubung isu penipuan pengubahsuaian dalam tahlian. Setakat ini SKMM hanya menerima satu aduan berkaitan isu berkenaan susulan daripada siasatan yang dijalankan PDRM. Malah kandungan terbabit tidak lagi wujud atau telah diturunkan oleh pentadbir laman sesawang berkenaan. Isu kenaikan harga barang akan terus menjadi perhatian agar tidak membebankan rakyat. Timbalan Menteri KPDN Fuziah Saleh berkata ke arah itu juga pelbagai inisiatif dilaksana, antaranya program penyeragaman harga barangan antara bandar dan luar bandar melibatkan barang kawalan bersubsidi. Beliau juga meningkatkan pemantauan berkala dalam mengurangkan impak beban kepada rakyat terutama di peringkat B40 dan M40. Kita ada 2,200 pokok kuasa Tan Sri Ketua dan mereka turun setiap hari untuk memantau berkenaan dengan bekalan, dan di masa yang sama kita juga ada dalam 900 pegawai pemantau harga yang turun memeriksa harga di premis-premis seluruh negara setiap hari. Di masa yang sama, pegawai enforcement team kita ada jadual yang tetap, dan di masa yang sama mereka juga buat mengejut, mereka terjah. Dan ada juga mereka berpakaian preman, mereka pakai pakaian orang biasa dan untuk menyiasat keadaan di kedai-kedai. Beliau menjawab soalan Wakil Sri Aman Datuk Sri Doris Sofia Brody. Terdahulu sebelum sesi soal jawab bermula, Dewan dimaklumkan 17 akta yang telah diluluskan pada mesyuarat lepas telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ini termasuk Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 dan Akta Kewangan 2023. Yang berhormat, saya suka memberitahu majlis ini, iaitu ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong dengan limpah kurnia Baginda telah memperkenankan akta-akta yang telah diluluskan dalam mesyuarat Dewan Rakyat Pengal Kedua Parlimen ke-15 yang lalu seperti berikut. Akta Kewangan 2023, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2023, Akta Pengangkutan Awam Darat Pindaan 2023, Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Pindaan 2023, Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatory 2023, Akta Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan 2023, Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak Pindaan 2023, Akta Penerangan Saksi Kanak-kanak Pindaan 2023, Akta Fee Jabatan Penyiaran Malaysia Pengesahan 2023. Akta lain termasuk Akta Tenaga Boleh Baharu Pindaan 2023, Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Pindaan 2023, Akta Kanun Kesesaan Pindaan Nombor 2 2023 dan Akta Percetakan Teks Al-Quran Pindaan 2023. Baik saudara, sebentar tadi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah memberikan kenyataan berhubung isu yang berlaku di Palestin Israel. Katanya Malaysia kekal dengan pendirian bahawa rakyat Palestin perlu dikembalikan hak mutlak bebas daripada pendudukan haram Israel dan haknya dikembalikan tanah yang telah dirampas oleh Israel, juga hak membentuk sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara. Malaysia juga tidak akan menyokong apa jua gerakan atau tindakan yang kesan menyebabkan kehilangan nyawa terutama orang awam yang tidak berdosa. Perancangan akan kami bawakan dalam buletin selanjutnya. Kita ikuti perkembangan berita tengah hari bersama Faiz Syahira di studio. Silakan Faiz. Baik Syamimi, terima kasih.